Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rahma Arianti dengan nomor absen 31. Dan hari ini saya akan menceritakan sebuah hikayat berjudul Pengembara yang Lapar. Tersebutlah kisah 3 orang sahabat, Kendi, Buyung, dan Awang yang sedang mengembara. Mereka membawa bekalan makanan seperti beras, daging, susu, dan buah-buahan. Apabila penat berjalan, mereka berhenti dan memasak makanan. Jika bertemu kampung, mereka akan singgah membeli makanan untuk dibuat bekal dalam perjalanan. Pada suatu hari, mereka tiba di kawasan hutan tebal. Di kawasan itu, mereka tidak bertemu dusun atau kampung. Mereka berhenti dan berehat di bawah sebatang pokok ara yang rindang. Bekalan makanan pula telah habis. Ketiga-tiga sahabat ini berasa sangat lapar. "Hai, kalau ada nasi sekawah, aku akan habiskan seorang," tiba-tiba Kendi mengeluh. Dia mengurut-ngurut perutnya yang lapar. Badannya disandarkan ke perdu pokok ara. "Kalau lapar begini, ayam 10 ekor pun sanggup aku habiskan," kata Buyung pula. "Janganlah kamu berdua tamak sangat dan bercakap besar pula. Aku pun lapar juga. Bagi aku, kalau ada nasi sepinggan sudah cukup," Awang bersuara. Kendi dan Buyung tertawa mendengar kata-kata Awang. "Dengan nasi sepinggan, mana boleh kenyang? Perut kita tersangatlah lapar," ejek Kendi. Buyung mengangguk tanda setuju dengan pendapat Kendi. Perbualan mereka didengar oleh pokok ara. Pokok itu bersimpati apabila mendengar keluhan ketiga-tiga pengembara tersebut, lalu menggugurkan 3 helai daun. Bup! Kendi, Buyung, dan Awang terdengar bunyi seperti benda terjatuh. Mereka segera mencari benda tersebut di celah-celah semak. Masing-masing menuju ke arah yang berlainan. Ada nasi sekawah!" Kendi menjerit keheranan. Dia menghadap sekawah nasi yang masih beruap. Tanpa berpikir panjang, lalu dia menyuap nasi itu dengan lahapnya. "Ayam panggang 10 ekor! Wah, sedapnya!" Tiba-tiba Buyung pula melaung dari arah timur. Serta-merta meleleh air liurnya. Seleranya terbuka. Dengan pantas dia mengambil ayam yang paling besar lalu makan dengan gelojoh. Melihat Kendi dan Buyung telah mendapat makanan, Awang semakin pantas meredah semak. Ketika Awang menyelak daun kelembak, dia ternampak sepinggan nasi berlauk yang terhidang. Awang tersenyum dan mengucapkan syukur karena mendapat rezeki. Dia makan dengan tenang. Selepas makan, Awang rasa segar. Dia berehat semula di bawah pokok ara sambil memerhatikan Kendi dan Buyung yang sedang meratah makanannya. Kendi sendawa. Perutnya amat sangat kenyang. Nasi di dalam kawah masih banyak. Dia tidak mampu menghabiskan nasi itu. "Kenapa kamu tidak habiskan kami?" Tiba-tiba nasi di dalam kawah itu bertanya kepada Kendi. "Aku sudah kenyang," jawab Kendi. "Bukankah kamu telah berjanji akan menghabiskan kami sekawah?" Tanya nasi itu lagi. "Tapi perut aku sudah kenyang," jawab Kendi. Tiba-tiba nasi itu berkumpul dan mengejar Kendi. Kawah itu menyerkup kepala Kendi dan nasi-nasi itu menggigit tubuh Kendi. Kendi menjerit minta tolong. Buyung juga kekenyangan. Dia cuma menghabiskan seekor ayam saja. 9 ekor ayam lagi terbiar di pemanggang. Oleh karena terlalu banyak makan, tekaknya berasa loyah. Dia melihat baki ayam-ayam panggang itu. Dia berasa muak dan hendak muntah. "Kenapa kamu tidak habiskan kami?" Tiba-tiba tanya ayam-ayam panggang itu. "Aku sudah kenyang," kata Buyung. "Makan seekor pun perut aku sudah muak," katanya lagi. Tiba-tiba muncul 9 ekor ayam jantan dari celah-celah semak di kawasan itu. Mereka meluruh ke arah Buyung. Ayam-ayam itu mematuk dan menggeletek tubuh Buyung. Buyung melompat-lompat sambil meminta tolong. Awang bagaikan bermimpi melihat gelagat rakan-rakannya. Kendi terpekik dan terlolong. Buyung pula melompat-lompat dan terguling-guling di atas tanah. Awang tidak dapat berbuat apa-apa. Dia seperti terpukau melihat kejadian itu. Akhirnya Kendi dan Buyung mati. Tinggallah Awang seorang diri. Dia meneruskan semula perjalanannya. Sebelum berangkat, Awang mengambil pinggan nasi yang telah bersih. Sebutir nasi pun tidak berbaki di dalam pinggan itu. "Pinggan ini akan mengingatkan aku supaya jangan sombong dan tamak. Makan biarlah berpada-pada dan tidak membazir,"
kata Awang lalu beredar meninggalkan tempat itu. Dari cerita hikayat tadi, kita dapat mengambil pesan, yaitu sebagai manusia kita tidak boleh menjadi orang yang serakah atau tamak. Dan kita juga harus selalu berhati-hati dalam perkataan. Usai sudah cerita hikayat yang ingin saya sampaikan, mohon maaf jika sebelumnya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.